Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 5 Mei 2021 bersama dengan saya Nur Syah Mama Amir. Menjijikkan, itu reaksi ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman terhadap penularan sebuah video yang didakwa perbualan lucahnya di WhatsApp dengan seorang pelajar perempuan. Ketika dihubungi, bekas Menteri Belia dan Sukan itu menafikan sekeras-kerasnya penglibatan beliau dan akan mengambil tindakan undang-undang. Terdahulu Malaysia Kini menghubungi Syed Saddiq selepas mendapat maklum beberapa individu telah membuat laporan polis susulan video tersebut. Klip berdurasi 45 saat itu dimuat naik ke YouTube pada 3 Mei lalu. Ketua Polis Daerah Gombak Arifai Tawari ketika dihubungi mengesahkan pihaknya menerima laporan polis berhubung perkara itu pagi tadi. Video itu antara lain memaparkan perbualan WhatsApp antara nombor yang disimpan sebagai Baby Saddiq dan didakwa kononnya dengan seorang pelajar sekolah. Hari ini bermulanya pemberian dos pertama vaksin COVID-19 jenis AstraZeneca di Kuala Lumpur dan Selangor. Tinjauan Kini TV di Pusat Pemberian Vaksin di Pusat Dagangan Dunia Putra pagi tadi mendapati orang ramai mula memenuhi pusat itu sejak awal pagi. Rata-rata individu yang ditemui Kini TV selepas menerima suntikan mengakui sedikit bimbang akan risiko kesan sampingan, namun yakin kebaikan menerima vaksin adalah jauh lebih besar. I think, well, of course you have a little bit of worry, but if you do a lot of research as well, and the percentage is really quite low as compared to a lot of other symptoms of blood clot or other things as well. So, of course the worry is there, but I'm just gonna trust God that everything's gonna be okay. Oh yes, definitely am worried. But if you look at the statistics, it's about 4 to 1 million, and there are risks in everything as well. So I think the risk is higher if you're not vaccinated. Banyak lagi perkara-perkara lain seperti merokok, ambil pil pencegah hamilan yang mana risikonya lebih besar. Dan perkara ini mesti saya buat kerana inilah saya punya perjuangan saya untuk kita semua bebas daripada COVID-19. Dijangka 2,400 individu akan menerima suntikan vaksin itu di PWTC pada hari pertama yang berlangsung sehingga 9 malam ini. Baik, sementara itu, Menteri Penyelaras Khairy Jamaluddin berkata Pusat Pemberian Vaksin AstraZeneca telah menggunakan khidmat pengamal perubatan swasta untuk pertama kalinya. Kita menjangkakan bahawa lebih banyak lagi PPV seperti ini akan dibuka pada fasa ketiga program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Ini adalah mungkin PPV mega yang pertama yang dapat menampung lebih daripada 2,000 janji temu setiap hari. Dan kita ada perancangan untuk PPV yang lebih besar daripada ini apabila bekalan vaksin kita sampai dengan jumlah yang lebih besar lagi menjelang bulan Jun Julai akan datang. Dalam pada itu, beliau menyatakan individu yang terlibat dalam percubaan suntikan vaksin AstraZeneca 3 hari lalu hanya mengalami simptom demam. Baik, sekiranya anda menyukai laporan Kini TV, anda boleh menyumbang pada pautan yang kami sertakan di bawah supaya kami boleh menghasilkan kandungan yang lebih berkualiti. Berita seterusnya. Pakatan Harapan menggesa Kementerian Pendidikan untuk segera memperincikan SOP bagi sekolah-sekolah di Selangor yang akan diletakkan di bawah PKP. Dalam satu kenyataan, Jawatan Kuasa Pendidikan PH itu turut menyebut sehingga kini KPM masih belum menjelaskan SOP bagi sekolah yang berada di kawasan berkenaan. Kenyataan itu dikeluarkan bersama oleh Ahli Parlimen Dr. Mazli Malik, Nik Nazmi Nik Ahmad, Teo Nicing dan Dr. Hassan Baharom. Antara lain kata mereka, pengumuman awal daripada KPM akan memudahkan urusan pihak sekolah menyusun semula jadual peperiksaan dan mengekalkan fokus para murid. Sementara itu, dalam satu kenyataan, KPM mengumumkan arahan penutupan sekolah di Selangor pada 6 dan 7 Mei. Shellfish, red meat, and beer. If you love indulging in these foods,
you may end up with high uric acid level in your blood. These foods consist high level of purine, a substance that will eventually break down into uric acid and be excreted through our urine. It is recommended that the amount of dietary purines should be kept between 600 to 1,000 milligrams per day. Having too much uric acid in your blood can cause attacks of gout. It can also cause kidney stones and blockage in the kidney. The crystallization of the excessive uric acid in your blood can be eased by reducing purine-rich food to only 100 to 150 milligrams daily, maintaining a healthy lifestyle, and consuming urinary alkalinizer like Ural. It consists of sodium bicarbonate, citric acid, and sodium citrate that increases the urinary pH and solubility of uric acid to prevent crystallization. Best of all, it's lemon-flavored and sugar-free. Ural, effective urinary alkalinizer. Neutralize your uric acid problem now. Sementara itu, bekas Menteri Kesihatan Dr. Zulkifli Ahmad menyifatkan pelaksanaan PKP ke atas Selangor merupakan satu pengakuan bahawa kerajaan telah gagal menangani gelombang ketiga COVID-19. Pertamanya, apakah sebenar-benarnya yang dikatakan kejayaan mengurus pandemik ini? Ini perkara ini saya ingat tidak pernah dihuraikan. Saya dengan segala rendah hati mempertegaskan yang dimaksudkan dengan kejayaan ataupun strategi kerana menentang virus ini, memberantas virus ini adalah seumpama perang dan kita perlukan strategi. Kita perlukan pendekatan strategi, strategic move untuk kita akhirnya yang dimaksudkan dengan kejayaan adalah apabila sistem seluruhnya kesihatan kita mampu mengawal kadar kes supaya fasiliti-fasiliti kesihatan kita tidak terbeban. Dr. Zulkifli berkata demikian dalam sidang media anjuran Jawatan Kuasa Tamat Darurat yang disiarkan secara langsung di Facebook hari ini. Baik, kita ke perkembangan politik semasa. Bukan mudah untuk DAP mendapat sokongan masyarakat Melayu dan pelbagai strategi perlu disusun bagi memenangi hati pengundi Melayu. Perkara itu diakui oleh Setiausaha Organisasi Kebangsaan DAP, Anthony Loke, dalam wawancaranya bersama Kini TV. Dan dalam pemikiran pengundi Melayu, mereka melihat DAP seolah-olah sebagai musuh mereka yang telah pun dimomokkan oleh UMNO dan PAS khususnya. Tetapi kita perlu cubalah. Perlu cuba dari segi strategi kita, dari pendekatan kita, dari segi cara kepimpinan kita, dari cara berkomunikasi kita, dari cara kita mengetengahkan sesuatu isu, mesti ada pendekatan yang lebih baik yang mungkin boleh diterima oleh masyarakat Melayu. Sebelum ini berlaku perdebatan dalam parti apabila DAP dikatakan cuba menarik pengundi Melayu dan menukarkan imej sebagai parti yang dikuasai China. Baru-baru ini Adun Sungai Pelik Roni Liu mengkritik kepimpinan parti dengan mengatakan DAP tidak sepatutnya mencairkan kecinaan hanya untuk menarik sokongan Melayu. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Baik, sekian sahaja pada saya Nusha Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi. Dengar. Cakap kat sini ya. Dengar. Sana. Orang sini panggil Cik Som. Jom. Mak Timah. Lama dah kami duk berjiran dengan Mak Timah. Bukan nak menipu. Akan nampak Daniel bawa beg besar.
Si Daniel, cucu dia tu yang duk teman dia kat sini. Pasport ada dah? Pasport ada, surat travel ada, tiket semua dah ada. Pun balik overseas. Pasal mak pak dia kat sana. Baik tu. Sian Mak Timah. Sini. Bukan apa. Ambil ni. Sejak dua menjak ni, dia dah start cakap sorang-sorang. Jangan nak beli baju kaya. Tengok. Nampak ni. Kan? Ulam. Elok kan? Sedap ni makan. Bukan siang je tau. Malam pun sama. Sihat sampai habis puasa dapat kita buat amal ibadat. Besok kita sambung nah. Makin hari makin risau akak. Budak ni tu lah. Asal duduk sini tak mau belajar. Alah, dugaan puasa sorang-sorang ni berat sebenarnya tau. Tambah-tambah lagi, time raya. Kacau mental. Assalamualaikum, Mak Timah. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya. Awak ramai sangat ni. Terkejut. Kami nak main raya lah. Tak apa. Naik. Ni adalah sikit-sikit. Buat susah-susah hang je. Oi, ramainya. Selamat Hari Raya semua. Daniel, macam mana dia boleh dapat kita? Idea abah dengan mak. Dia nak pasang CCTV ni. Kami tak maulah untuk rasa sunyi. Lagu tu ke? Kami rindu suasana kat kampung. Pasal CCTV tu? Akak memang dah lama dah tahu. Hampa tu yang duk pick up ke bukan? Rugi puasa.